Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinanina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ustaz Muhammad Hilmi bin Abdullah dan saya merupakan salah seorang guru SK Taman Daya 2 dan juga merangkap fasilitator lah untuk kursus Imam Cilik sesi kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana kita terpaksa batalkan sesi taklimat bersama ibu bapa hari ini ataupun esok, jadi saya ambil inisiatif untuk lakukan rakaman, untuk buat rakaman taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan apa yang nak disampaikan ni dapat membantu tuan-puan dalam membimbing anak-anak nanti, insya-Allah. Yang pertama saya nak maklumkan, insya-Allah selepas kursus ini dijalankan, kami bagi tempoh lebih kurang seminggu ataupun lebih, bergantung kepada program sekolah, untuk anak-anak tuan-tuan bersedia mengulang kaji, dan insya-Allah jika tak ada apa-apa halangan, pada 28 Januari nanti, iaitu pada hari Ahad minggu hadapan, kami akan adakan ujian untuk melihat sejauh mana pencapaian anak tuan-tuan setelah mengikuti kursus ini. Ujian ini sangat penting kerana melalui ujian ini kami tahu sejauh mana kemampuan mereka dan kelayakan mereka untuk dilantik menjadi imam di sekolah nanti, insya-Allah. Dan saya minta maaf, ujian ini sebenarnya kami fokus kepada tahun 2 kerana mereka sesi 2024-2025 nanti, mereka yang layak akan dipilih untuk menjadi imam di sekolah. Dan insya-Allah kalau mereka betul-betul layak, kami para guru turut akan solat di belakang mereka, bukan sekadar mereka mengetuai solat untuk kawan-kawan mereka, bahkan kami para guru juga akan turut bersolat di belakang mereka, insya-Allah. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan daripada tuan dan puan-puan sekalian agar selepas tamat kursus yang dijalankan pada hari Ahad 21 Januari, kami sangat mengharapkan tuan-tuan boleh membimbing anak-anak, memantau anak-anak tuan-tuan puan-puan untuk mengulang kaji dan menghafal semua ilmu yang telah dipelajari sepanjang kursus yang akan dijalankan. Okey. Yang kedua, kami mohon kepada anak-anak tahun 3 sekarang, pada sesi persekolahan tahun 2024, anak-anak tuan-tuan akan mengikut naik ke darjah 4, ke sesi pagi. Walaupun mereka dah tak berpeluang untuk menjadi imam, tapi insya-Allah kami akan jalankan program yang seterusnya agar mereka ini sentiasa dibimbing, dan apabila naik ke tahun 5 dan ke tahun 6, mereka akan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kursus ini, insya-Allah. Yang ketiga, kami sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat membimbing dan membantu anak tuan-tuan menjaga dalam bab bersuci. Untuk jadi seorang imam, anak tuan-tuan mesti bebas daripada sebarang najis, sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Dalam bab najis, insya-Allah kami akan mendidik mereka. Kami akan beritahu apa yang sepatutnya mereka buat, apa yang sepatutnya mereka tahu. Tapi kami sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat membantu kami meneruskan bimbingan mereka selepas daripada kursus ini, kerana
Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat baginda dan melalui satu perkuburan. Tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, "Tahukah kamu bahawa dua orang mayat yang berada di dalam kubur ini di hadapan Nabi, mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan Nabi mengatakan bahawa tidaklah mereka diazab kerana benda yang besar pada sangkaan mereka. Yakni maksudnya Nabi menyatakan bahawa mereka diazab sedangkan kesalahan mereka itu mereka anggap kecil sahaja pada pandangan mereka, tapi ia sangat besar di sisi Allah. Jenazah yang pertama, mayat yang pertama yang diazab oleh Allah, dia merupakan seorang yang suka menabur fitnah, yang suka mengadu domba, menjadi batu api kepada sahabat-sahabatnya. Dan ada pun jenazah yang kedua, dia seorang yang tidak berlepas diri daripada kencingnya. Selepas kencing, dia tidak betul-betul menyucikan diri, menyebabkan kencingnya terkena selepas dia keluar daripada tempat tandas, maka kencingnya itu terkena pada pakaiannya lalu memberi kesan kepada ibadatnya, maka ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kami sangat mengharapkan tuan-tuan dapat membantu kami untuk mendidik anak tuan-tuan, membimbing anak tuan-tuan selepas daripada kursus ini dalam bab taharah ini. Tuan-tuan boleh tengok kepada modul yang kami sediakan dan puan-puan boleh bantu mereka untuk bimbing agar mereka menjadi orang yang lebih menjaga ibadat mereka. Yang ketiga tuan-tuan, seorang imam sepatutnya seorang yang paling baik akhlaknya. Jadi kami amat mengharapkan tuan-tuan dapat membimbing mereka, anak-anak tuan-tuan, bukan sekadar pandai dalam bab solat, bukan sekadar mampu menjadi seorang imam, tapi dalam masa yang sama kami mengharapkan tuan-tuan mampu membimbing anak tuan-tuan, membantu kami membimbing anak tuan-tuan untuk memperbetulkan akhlak mereka. Kami mengharapkan mereka menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Kita mula mereka daripada mereka kecil. Kita latih mereka dahulu untuk memimpin solat rakan-rakan mereka di sekolah, dan kami mengharapkan dengan keberkatan apa yang mereka lakukan, mereka akan menjadi seorang pemimpin yang hebat pada suatu masa yang akan datang. Jadi kami amat mengharapkan tuan-tuan dapat membimbing akhlak mereka menjadi seorang yang berakhlak, yang lebih mulia akhlaknya, bukan seorang yang menjaga tutur katanya, menjadi seorang yang menjaga tingkah lakunya dan menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya juga menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, andainya anak-anak tuan-tuan terpilih nanti sebagai terpilih dan dilantik sebagai imam di sekolah nanti, kami mengharapkan mereka telah bersunat. Apabila naik sesi persekolahan 2024-2025 pada bulan 3 nanti, mereka telah berkhatan. Sekiranya sekarang mereka belum berkhatan, kami mengharapkan pada cuti bulan 2 nanti, bermula 9 Februari nanti, tuan-tuan boleh segera berkhatan mereka, agar tidak menjadi isu di kalangan guru-guru nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, saya amat mengharapkan anak tuan-tuan mampu menjadi seorang imam yang hebat di sekolah nanti. Kerana sekarang ini kami tak mampu nak lantik seorang budak, seorang murid menjadi imam, kerana guru juga turut solat bersama-sama kami. Jadi mereka tidak yakin untuk mengikut belakang anak tuan-tuan. Jadi kami nak latih dahulu, kami nak bina keyakinan guru, kami nak tunjukkan bahawa anak tuan-tuan
betul-betul layak menjadi seorang imam, dan mereka betul-betul layak menjadi imam walaupun di surau di luar daripada surau sekolah, insya-Allah. Dan kami nak bina keyakinan, dan kami juga bimbang sekiranya guru-guru mengatakan macam mana imam belum bersunat. Maka sekiranya anak tuan-tuan dah bersunat, maka isu itu menjadi selesai. Kami tidak perlu lagi fikir berkenaan isu itu. Akhir kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, membimbing anak-anak, mendidik anak-anak sebenarnya tanggungjawab seorang ibu bapa. Janganlah kita membebankan tanggungjawab itu kepada orang lain semata-mata tanpa kita menggalas bebanan itu. Ingatlah, setiap perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amanah yang diberi kepada kita akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak merupakan amanah kita, dan kitalah sepatutnya menjadi guru yang pertama kepada mereka. Jangan terlampau mengharapkan orang lain untuk membimbing anak-anak kita. Kita juga mesti menggalas tugas dan peranan membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka membesar sebagai seorang Muslim yang hebat, sebagai seorang Muslim yang menjadi panduan kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi untuk mendengar sedikit taklimat ringkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.